Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Riza selaku moderator, pihak Global Ihsan selaku penaja Majlis Ilmu, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada petang Khamis yang berbahagia, yang ceria ini. Kita berada di awal tahun 1447, iaitu 7 Muharram 1447, bersamaan dengan 3 hari bulan 7 2025. Alhamdulillah, pada petang ini kita teruskan bicara kita, pengajian kita dalam kitab Rukun Iman. Kitab kita ni nama dia Rukun Iman, di mana kitab ringkas, buku kecil, tajuk besar. Nah, istilah kata bukunya kecil tapi tajuknya besar. Sebab apa kita kata tajuk dia besar? Sebab dia bincang tentang Allah, tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang iman, kepercayaan kita, keyakinan kita yang melayakkan kita ke syurganya. Amin ya rabbal alamin. Jadi para jemaah sekalian, dalam perbincangan kita, untuk jemaah yang ada buku ni, kita sudah berada di rukun yang kelima. Buka kita rukun yang kelima, beriman dengan hari akhirat. Beriman dengan hari akhirat, kita telah masuk ke perbincangan kita tentang siri yang ke-18. Yang ke-19 lah kita ni, insya-Allah. Tajuk muka surat 136. Tulis muka surat 136. 136. Tajuk kita Al-Mizan. Kita yakin, kita percaya, kita beriman dengan mizan. Apa dia mizan? Mizan itu makna neraca timbangan. Neraca timbangan. Nak timbang apa? Timbang amalan. Ini yang kita bimbang hari ini. Sebagai orang yang beriman, kita kena yakin dan percaya bahawa semua amalan kita, yang baik dan yang buruk, yang molek dengan tak molek, semuanya akan ditimbang, akan dihisap, akan dinilai, akan dikira oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita betul-betul beriman, yakin, kita kena usahakan jangan letak di atas neraca timbangan kita perkara yang tak baik. Jangan letak di atas neraca timbangan kita perkara yang tidak baik. Maknanya kalau kita buat benda tak baik, itu yang akan ditimbang. Ini yang kita pentingnya beriman dengan adanya hari akhirat. Kalau tuan-tuan ingat di awal perbincangan kita dulu, pentingnya beriman dengan hari akhirat ni sebab apa? Sebab kita tak akan buat yang buruk. Sebab kita tahu kita akan dihisap. Amalan kita akan ditimbang. Yang kedua, bagi orang yang nak buat zalim, dia akan berhenti. Dia kata, tak larat dia. Esok di akhirat, esok apa akan jadi? Bagi orang yang kena zalim, dia boleh sabar. Nak lawan tak boleh. Nak sekat tak boleh. Orang zalim tu dengan kezaliman dia,
tapi kita yakin dan percaya bahawa mereka akan amalan perbuatan mereka akan dihisap oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kepentingan kita beriman dengan adanya hari akhirat. Baik, balik kepada kitab kita. Tengok kitab muka surat 136. Yang ada kitab terbuka. Muka surat dia 136. Muka surat 136. Neraca timbangan atau disebut dengan nama Al-Mizan. Al-Mizan, neraca timbangan adalah suatu yang hak. Mana satu perkara yang benar. Tak ada siapa orang beriman, tak mungkin dia tak percaya. Wajib beriman dengannya. Kita wajib beriman. Iaitu suatu neraca yang Allah SWT dirikan pada hari kiamat untuk menimbang amalan hamba-hambanya dan membalasnya menurut amalan mereka. Dalam Al-Quran, surah Az-Zalzalah, ingat kita baca semua, kan? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa dia buat kebaikan, mithqala dzarratin, seberat zarah, atom, pasir yang kecil, dia akan tengok, akan ditimbang, akan dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, siapa dia buat benda tak baik, benda buruk, benda jahat, dia juga akan tengok. Allahu Akbar. Ini yang kita bimbang hari ini, yang kita takut hari ini, dua-duanya akan dihitung. Kalau hitung yang baik tak apa. Kalau ditimbang yang buruk, buat apa kita? Di mana kita mau sorok muka kita? Besarnya malu kita. Besarnya sifat apa ni, keburukan yang kita akan tanggung. Hasil daripada mana? Hasil daripada perbuatan kita sendiri di atas dunia, maka amalan kita akan dihitung di akhirat. Allahu Akbar. Baik. Karena itulah kata para sahabat, ada riwayat kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa hitungan, hisab, timbangan amalan kita bukan dengan pikul, bukan dengan kilogram, tapi zarrah, dengan perkara yang kecil, zarrah, atom kata orang, kecil. Maknanya kalau hak kecil itu timbang, hak besar jangan kira. Kalau yang kecil itu ditimbang yang besar, apa lagi? Allahu Akbar. Tengok kitab. Neraca yang didirikan itu mempunyai dua daun, neraca dan jarum. Macam penimbang di kedai-kedai klasik yang lama tu. Kan? Dia ada dua daun. Satu daun sebelah ni letak barang. Sebelah ni kita letak batu. 1 kilo, setengah kilo, 2 kilo. Ingat tak? Masa kita pergi kedai-kedai lama-lama lah. Dulu kalau kita beli daging ke, beli apa-apa ke, dia akan letak. Nak 1 kilo, dia ambil batu sekadar 1 kilo, letak atas tu. Letak daging sebelah. Orang Kelantan panggil ceper. Saya pun tak tahu ceper ni bahasa dipahami tak. Yang penting daun apa tu? Daun timbangan, dua daun, satu timbang, satu lagi untuk letak dia punya penyukat timbangan. Maknanya di akhirat ada 2 daun. Dia tak pakai dengan timbangan yang kita duk timbang dengan kilo ni. Dengan makro ni. Tak pakai yang tu. Dia pakai yang ni. Yang daun ni. Yang manual ni. Bagi menimbang amalan atau surat catatan amalan, atau orang yang melakukan amalan sendiri. Di ulama khilaf. Adakah yang ditimbang nanti amalan kita? Kalau amalan kita ni solat, puasa, macam mana kita nak timbang? Macam mana kita nak timbang? Kalau kata sedekah, nampak duit, barang kemas, makanan, nampak. Tapi kalau yang benda jenis ruhiyah ni, seperti solat, puasa, bercakap benar, nasihat pada orang, tasbih, baca Quran, macam mana nak timbang? Jadi kita kata Allah yang maha mengetahui. Bagaimana dia nak timbang, kita serahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pentingnya ulama kata,
amalan itu sendiri akan dijadikan macam satu benda fizikal dan ditimbang. Atau surat catatan. Malaikat tulis. Orang ni solat, orang ni puasa, orang ni zakat, orang ni, letak dalam timbangan. Atau tu orang tu sendiri ditimbang. Dia bukan timbang kerana banyak daging, orang gemuk. Dah. Dia timbang kerana apa? Dia timbang, wallahu alam, dengan ada amalan atas tu, baik boleh. Macam kita hari ni lah. Nah, kalau kita naik kapal terbang, kita beli barang 20 kilo seorang. Sampai di airport dia timbang barangnya, dia tak timbang orang. Walaupun si penumpang kapal terbang ini gemuk 250 kilo, dia tak timbang orang itu. Kalau timbang orang itu tak naik barang lah dia. Dia timbangnya barang. Jadi wallahu alam bagaimana Allah Taala nak timbang macam mana? Tapi sebagai keimanan, keyakinan, kita kena yakin, kita kena percaya bahawa ada timbangan amalan. Allah Ta'ala maha berkuasa bagaimana nak timbang. Jangan duduk main lah. Zaman kita ni kalau sebut timbang-timbang, orang tanya pula. Timbang ke ketimbangan? Ketimbang. Jadi kita kata wallahu alam yang penting timbang lah kita tu. Timbang amalan. Baiklah. Maka semuanya akan ditimbang. Tetapi yang diambil kira ialah berat atau ringan amalan, bukan tuannya. Mana kalau kita naik sekali dengan tuan atas neraca, atas dacing tu pun, yang dikira amalan, bukan tuan. Ana ada cakap dengan sahabat kita yang buat catering. Dia kata, kita nak beli lembu seekor. Harga lembu RM20 sekilo contohnya. Habis macam mana nak timbang? Oh, dia kata senang ya. Dengan dia cerita, dia menarik cerita timbang. Dia kata lembu tu dia bawa naik atas lori. Bawa naik atas lori lembu. Kemudian dia timbang sekali dengan lori-lori. Dia timbang sekali dengan lori. Ataupun dia timbang lori dulu. Lori timbang berapa tan? Tanda. Berapa tan lori? Sekian-sekian. Lepas tu naik lembu atas tu, dia naik lagi sekali lagi. Dia pun kira. Oh, tadi timbangan lori sekian, yang lebih tu lembu. Jadi, wallahu alam, ini gambaran yang kita boleh gambarkan bahawa di akhirat esok kalaulah ditimbang sekali dengan Tuhan, kita naik atas neraca timbangan pun yang dikiranya amalan. Wallahu alam. Jadi menariklah. Kita ni kadang-kadang nak faham isu-isu macam ni, pergi belajar dengan tokel lembu pun kita boleh faham. Belajar dengan tokel-tokel untuk menimbang barang pun kita boleh faham. Masya Allah, tabarakallah. Yang penting bagi kita, apa benda yang kita nak timbang? Itu yang paling besar sekali. Apa yang kita nak timbang? Yang baik, yang buruk ke? Jadi kita kena usaha, kita tak akan timbang kecuali yang baik, insya-Allah. Firman Allah Ta'ala, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Dan ingatlah, kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil untuk menimbang amal makhluk-makhluk pada hari kiamat. Maka tidak ada diri siapa akan terunaya sedikit pun. Dan jika amalnya itu seberat biji sawi sekalipun. Tengok. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin. Sebesar biji sawi je amalan dia. Nescaya kami akan mendatangkannya untuk ditimbang dan dihitung, dan cukuplah kami sebagai penghitung. Allahumma hasibna hisaban yasira. Kata belaka. Di antara doa yang diajar Nabi SAW, Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni
hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hitunglah amalan kita dengan hitungan yang simple, yang mudah, tidak yang payah-payah. Mana itu dia panggil hitungan yang mudah sekali. Jadi Allah Ta'ala sebut. Allahu Akbar. Ayat yang kita baca awal tadi, ayat ini dalam surah Al-Anbiya ayat 47. Jadi Nabi kita sendiri minta Allah Ta'ala hitung dia dengan hitungan yang mudah. Jadi bagaimana hitungan yang mudah itu? Oh. Ada setengah orang ni dia kata, doakan kami supaya dapat masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Kita kata kita boleh berdoa, tetapi kriteria orang yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab tu ada dia punya sifat-sifat dia sendiri. Kalau kita nak minta yang tu, kita kena usahalah jadi seperti itu. Jadi yang penting, kalau kita berdoa, hasibni hisaban yasira, hitunglah kami, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Itu pun satu perkara yang cukup besar kalau kita dapat. InsyaAllah, Allah Ta'ala permudahkan urusan kita, bermula daripada urusan sakaratil maut, kita mati dengan husnul khatimah, kemudian kita bangkit dari kubur dengan keadaan yang baik, dan timbangan amalan kita hisaban yasira. Jadi Aisyah radhiyallahu anha dia tanya Nabi SAW tentang hisaban yasira. Macam mana hisab yang mudah itu? Nabi SAW bagi tahu, man nuqishal hisab uzib. Man nuqisha, siapa dia kena tanya malaikat, malaikat tanya je, ni apa ni? Ni apa yang kau buat ni? Itu pun sudah dikira kena azab dah. Maknanya kena tanya itu macam kena azab. Macam kita ni lah. Nah, kalau kita bawa balik barang, mari daripada luar negara, sampai di airport, pihak custom, ada custom dia lepas saja lalu scannya dalam TV scan tu, lalu ada custom dia senyum, encik bawa apa tu? Nampak banyak je barang, nampak berat. Nuqish, ditanya tu satu azab, satu pemeriksaan. Jadi sebab itulah bila Nabi baca ayat ni, hasibni hisaban yasira, hisablah kami dengan hitungan yang mudah. Maknanya apa dia? Dia sekadar tanya aja. Dari mana tu? Bawa apa? Tak buka pun. Itu dia panggil hisaban yasira. Itu pun sudah dikira suatu persoalan yang menakutkan orang-orang yang melintasi jalan yang tersebut. Allahu Akbar. Baiklah. Ayat yang kedua dalam bab ini, wal waznu yawma idzinil haqq, dan timbangan amal pada hari itu adalah benar, akan berlaku timbangan. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka sesiapa yang berat timbangan amalnya yang baik, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Siapa dia berat timbangan, itulah orang yang berjaya. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Dan sesiapa yang ringan timbangan amalnya yang baik, hak beratnya amalnya buruk, hak beratnya amalan dia hak tak baik, hak baik tak berat, ringan, tak banyak, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Na'udzubillah. Dengan sebab mereka berlaku zalim terhadap ayat-ayat kami dengan meletakkannya pada bukan tempatnya. Surah Al-A'raf ayat 8 dan 9. Jadi orang ni dua lah cerita dia. InsyaAllah, tabarakallah. Baiklah. Sabda Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman. Suci, bersuci itu daripada hadas itu sebahagian daripada iman, sebahagian daripada ibadat. Sebab kita ni bila kita nak solat, kita kena taharah dulu. Jadi taharah itu separuh daripada solat.
Jadi solat separuh lagi mana? Solat tu lah. Ha. Maknanya tuhur separuh daripada iman, daripada ibadat kita tu. Hmm. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah memenuhi neraca timbangan. Allahu Akbar. Alhamdulillah tu memenuhi neraca timbangan. Dalam hadis, dengar hadis ni. Hadis yang diriwayat oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Al-Bukhari dia riwayat hadis di akhir bab dia. Allahu Akbar. Di akhir bab Imam Bukhari ni kita cerita sikitlah. Imam Al-Bukhari rahimahullah dia bawa hadis yang pertama dalam kitab sahih dia, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu berdasarkan daripada niat. Itu hadis yang pertama dalam Bukhari. Tuan-tuan kena ingatlah, hadis pertama dalam Bukhari, hadis innamal a'malu binniyat. Akhir sahih Bukhari, Imam Bukhari bawa hadis ni. Tanda hadis ni. Babu qaulillahi ta'ala wa nada'ul mawazinal qista. Kami akan letakkan raca timbangan itu dengan benar, dengan adil. Ai wa anna a'mala bani Adam wa qawluhum yuzan. Bukhari kata, amalan anak Adam dan perkataan mereka yuzan, akan ditimbang, akan dikira, akan dihisap. Akan ditimbang, akan dihisap. Allahu Akbar. Kemudian Imam Bukhari rahimahullahu taala terus bawa bisanadihil muttasil ila Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatan khafifatani 'ala lisan. Dua ucapan yang ringan atas lidah. Maknanya kalau lidah kita nak sebut mudah, tak berat. Wasaqilatani fil mizan, berat di atas timbangan. Ini tajuk kita naknya, saqilatani fil mizan, berat di atas timbangan. Habibatani ilar rahman. Dua kalimah ini sangat disayang, disukai oleh Ar-Rahman. Kata semua. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Ada riwayat kata, Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Dalam Bukhari ini, Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih. Dua kalimah yang ringan tapi berat di atas timbangan. Allah, Allah, Allah. Dua kalimah yang ringan tapi berat di atas timbangan. Ringan atas lidah. Maknanya kalau lidah nak sebut mudah. Tapi pada hakikatnya, realitinya, adakah mudah lidah kita nak sebut? Tak semudah yang kita rasa. Mana bukti Abu Anas? Abu Anas ni macam tuduh ya. Tak mainlah macam ni. Naklah bukti. Boleh, kita akan tunjuk bukti. Bukti yang kita kata tadi, apa dia? Dari pagi tadi. Pukul 6, pukul 5:30 kita bangun solat subuh. Baik solat tahajud. Sekarang sudah 5, hampir pukul 6 petang nak maghrib. Dah hampir 12 jam berlalu. Berapa kali lidah kita kata subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Berapa kali? Petang ni bawa kata. Kenapa tak kata? Tak ingatlah. Bukan tak ingat zikir. Zikir dah ingat. Zikir dah hafal lama dah. Zikir dah ijazah berapa kali dengan ustaz-ustaz penceramah. Tapi yang tak ingatnya apa? Yang tak ingatnya nak berzikir. Kenapa? Timbul soalan lish. Kenapa? Jawab dianya, apabila signal hati tak bergerak, tak cuik kita punya minda, dia tak akan zikir. Lidah tak akan bergerak. Inilah pentingnya
Al-qalbul hayy, hati yang hidup, hati yang sentiasa ingat kepada Allah, maka dia bagi signal kepada otak kita ketika kita lidah akan bergerak untuk berzikir Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdih. Inilah yang penting dalam hidup kita ini, insya Allah. Baiklah para jemaah sekalian, itu yang kita dalam kitab. Jadi Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, di akhir bab dia, kenapa dia bawa tajuk ni? Tajuk wa nadha'ul mawazin. Kita letak neraca timbangan. Para jemaah sekalian, tandalah kata-kata kajian yang dibuat oleh para ulama Islam, kenapa Imamul Bukhari rahimahullah ta'ala letakkan bab ini di akhir sahih. Di awal sahih dulu dia letak apa? Innamal a'malu binniyat. Kata di para ulama, ana ketika hadir majlis khatam bacaan Bukhari, biasanya guru kami, pelajar-pelajar yang ikut khatam ini akan menangis. Kenapa? Betapa tingginya darjat fiqhu al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Bila di awal bab tadi, di awal kitab dia kata semua amalan kita dengan niat. Untuk apa? Untuk memperbetulkan niat. Mudah-mudahan aku tulis hadis ni, aku mengembara beribu kilometer untuk mengumpul hadis. Kemudian menapis hadis dengan filter ilmu hadis. Yang ni sahih, yang ni tak sahih. Yang sahih dimasukkan dalam kitab dia. Yang kurang darjat dia tak masuk, contohnya. Maka di akhirnya, sekali lagi dia memperingatkan hati kita bahawa yang Allah Subhanahu Wa Taala ambil kira akan hitung di atas neraca timbangan, iaitulah keikhlasan apa yang kau buat. Allahu Akbar. Baka salihun. Menangis orang-orang soleh bila baca hadis ini, sebab kita tidak tahu. Memang di awal perjalanan kita niat ikhlas. Tapi di tengah-tengah perjalanan mungkin dia datang sikit juga, nak suruh orang puji kita, nak suruh orang support kita, nak suruh orang like kita, nak suruh orang puji, macam-macam. Maka akhirnya yang menjadi timbangan, yang ditimbang amalan kita tadi, apa yang ikhlas daripada amalan kita. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang ikhlas dalam bekerja, dalam beramal, dalam melakukan kerja-kerja yang baik ini. Ya Rabbal Alamin. Baik para jemaah sekalian, kita pindah kepada di akhir bab dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yudha'ul mizanu yaumal qiyamah. Didirikan raca timbangan pada hari kiamat. Falau wazina fihi samawati wal ardi lawasi'at. Kalau ditimbang langit dengan bumi dalam dalamnya, lebih daripada mencukupi. Maknanya, jadi ulama kata, kenapa Allah Ta'ala sebut mawazin, neraca timbangan. Katanya banyak neraca timbangan tu banyak. Banyak. Boleh jadi setiap orang ada neraca dia sendiri. Engkau timbangmu, orang ni timbangmu. Ya. Ataupun ada timbang yang besar, ada yang kecil. Kita kata wallahu alam. Kalau kita bahas panjang tajuk ni pun faedahnya tidak banyak. Yang kita kena usaha perbahasannya, apa dia? Bagaimana kita nak mendapat apa? Mendapat amalan yang terbaik untuk kita timbang. Allahumma ja'al alapani khaira amalina. Ya Allah, jadikan sebaik-baik amalan kami. Yang kami nak timbang di atas timbangan yang menjadi pemberat kepada timbangan kami. Ya Rabbal Alamin. Ya Mujibas Sa'ilin. Tamaklah perbincangan kita. Hadis ini dalam Rawahu Al-Hakim. Tamaklah perbincangan kita secara ringkas kepada tajuk yang ke-8, Al-Mizan, neraca timbangan. Sekarang kita berpindah kepada perkara yang ke-9. Dalam bab beriman dengan hari akhirat, As-Sirat,
as-sirat, titian siratal mustaqim. Titian siratal mustaqim. Allahumma tsabbitna ala sirat. Ya Allah, teguhkan kaki kami ketika melintasi sirat. Berilah kepada kami rahmat, dapat kami melintasi sirat dalam masa yang begitu laju, ya Rabbal Alamin. Ya Mujibas Sa'ilin, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, kita beriman dengan sirat al-mustaqim, iaitu titian yang dibentangkan di atas neraka Jahannam. Wih, neraka bawah, sirat duduk tengah tu. Ia suatu laluan yang sungguh menggerunkan dan menakutkan. Manusia melaluinya sungguh untuk sampai ke syurga. Ada di antara mereka yang melintasinya dengan sekelip mata. Oh, nabi-nabi, para syuhada lalu, tapi lap sekelip mata duduk seberang. Ada di antara mereka yang melalui yang seperti kilat, kilat menyambar. Ada yang melalui yang seperti angin yang kencang. Ada yang melalui yang seperti burung terbang. Ada yang melaluinya seperti berlari anak, seperti kuda yang berlari pantas. Ada yang melaluinya seperti berlari anak. Ada yang melaluinya dengan berjalan. Ada yang melaluinya dengan merangkak. Semuanya mengikut kadar amalan yang dilakukan, sehingga akan dapat melaluinya orang yang mempunyai cahaya di atas ibu jari kakinya. Ada yang jatuh ditarik ke dalam neraka, dan orang yang melepasinya akan masuk ke syurga. Allah. Maknanya, mengikut kedudukan, tahap kedudukan. Ada orang lalu, dia mesti kena lalu. Tengok dalil sumpah Allah Ta'ala tu, semua kita akan lalu. Tapi, mengikut tahap keimanan dan darjat kita. Kalau Nabi-Nabi, macam sekelip mata, ya telah, duduk salah. Orang pertama yang akan melintasinya ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti pula oleh umatnya. Tidak ada orang yang bercakap pada hari itu kecuali para rasul. Yang lain gerung takut. Orang kata ketal lutut belakang nak bila cakap tak boleh. Yang berani bercakapnya para rasul. Doa para rasul pada hari itu ialah Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan kami. Ya Allah, selamatkan kami. Ya Allah, selamatkan kami. Itu doa para nabi. Kita pun boleh ikut doa juga. Dalam neraka Jahannam itu ada pencakuk yang terletak di tepi neraka yang tidak diketahui bilangannya kecuali Allah Ta'ala. Wish. Kalalip dia panggil, pencakuk. Tak nak tarik orang atas. Ia akan mencakup siapa sahaja yang Allah kendaki daripada makhluknya. Antara sifat titian siratal mustaqim ini adalah lebih tajam daripada pedang. Nak berjalan ke mana? Kalau pedang biasa pun luka habis dah. Ini lebih tajam daripada pedang. Lebih halus daripada rambut. Sangat licin. Tidak ada kaki yang boleh tetap di atasnya kecuali orang-orang yang ditetapkan kakinya oleh Allah. Allahumma sabbitna ala sirat. Dibentangkan di atas neraka dalam suasana kegelapan. Dihantar amanah dan rahim, silaturrahim, lalu berdiri kedua-duanya di tepi titian sirat untuk menjadi saksi kepada mereka yang menjaga amanah dan hubungan silaturrahim atau kepada mereka yang mensia-siakan kedua-duanya. Masya Allah. Manakah dalil? Kita mesti melalui as-sirat. Semua kita. Dalil dia penting. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Allahu Akbar. Dan tiada seorang pun di antara kamu melainkan akan sampai kepadanya, maknanya semua kamu mesti lalu.
Yang demikian adalah satu perkara yang mesti berlaku yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla Tuhan kamu. Semua lalu. Orang kafir lalu berbom jatuh lala. Orang mukmin tengok tahap. Ada yang mati kilap menyambar, ada kuda yang kencang, ada yang merangkak. Ada yang merangkak kena kena apa ni kena tadi. Tapi luka-luka tubuh dia. Tapi sempat dia menyeberangi. Selamat. Tengok ayat berikut. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim dengan kekufurannya dan maksiatnya tinggal berlutut dalam neraka. Allahu Akbar. Orang zalim jatuh dalam neraka. Orang mukmin selamat. Ayat ini dalam surah Maryam ayat 71-72. Tulis ni para pelajar, ayat ini menjadi dalil bahawa wa im minkum illa wari. Ini sumpah Allah Taala, semua orang akan lalu, termasuk nabi-nabi. Salihin, para syuhada juga lalu, tapi mereka lalu dengan cara mana? Dengan cara mururin kiram, seperti tadilah. Seperti angin menyambar, angin yang kencang, kilat yang menyambar, lalu je lah. Allahu Akbar. Sabda Nabi SAW, wa yudrabu siratu baina zahrai jahannam fa'akunu ana wa ummati awwala man yujizuha. Allahu Akbar. Diletakkan sirat di atas dua tebing neraka Jahannam. Aku dan umatku adalah golongan yang pertama melintasinya. Hadis ni rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Alhamdulillah. Alhamdulillah. Umat Muhammad SAW umur yang terawal yang melintasinya. Allah. Yang penting kita dapat melintasi dengan selamat menyeberanginya dengan izin Allah Azza wa Jalla berdasarkan amalan kita, berdasarkan kepada keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yudrabu jisru jahannam. Diletakkan titian atas neraka Jahannam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akunu awwala man yujizu. Aku adalah orang pertama yang melintasinya. Wa du'aur rasul yauma izin. Doa para rasul pada hari itu, Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Itu doa. Doa. Hadis rawahul Bukhari Muslim. Kata seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ini bukan hadis. Abu Sa'id kata, "Balaghani annal jisra adaqqu minas sya'rati wa ahaddu minas sayfi." Allah. Dengar ni. Telah sampai kepadaku, mana kalau sahabat kata sampai itu dia dengar daripada siapa? Mesti dia dengar daripada Nabi. Tapi dia tak angkat riwayat itu kepada Nabi. Dia tak angkat riwayat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata telah sampai kepadaku bahawa titian sirat itu lebih tajam, lebih halus daripada rambut. Adaku lebih halus daripada syar, rambut. Wa ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Hadis dalam Muslim. Adapun hadis tadi, hadis Nabi sallallahu bagi tahu al-amanah wal rahim tadi, ini panjang, mari kita baca hadis. Wa tursalul amanatu war rahimu. Dihantar amanah, tanggungjawab, integriti, dan juga rahim, silaturahim. Fataqumani jambatai as-sirat yaminan wa shimalan. Kedua-duanya berada di tepi titian kiri dan kanan. Di atas sirat, kiri kanan. Fayamuru awalukum kalbarqi, summa kamari rih. Orang yang pertama melaluinya seperti kilat
Kemudian seperti angin. Summa kamarat tayr wa syaddir rijal. Allahu Akbar. Kemudian seperti burung terbang dan seperti orang yang berjalan dengan cepat. Hmm. Setiap orang akan melaluinya mengikut amalannya. Setiap orang akan lalu ikut amalan ini. Tajri bihim a'maluhum. Wa nabiyyukum qa'imun 'ala sirati yaqul. Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas titian dan berdoa, Allahumma sallim sallim, Rabbi sallim sallim. Ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Kita duk lalu itu Nabi duk berdoa. Masya Allah, tabarakallah. Selamatkanlah, selamatkanlah. Hatta ta'jiza a'malul ibad. Sehingga apabila lemah amalan seorang hamba itu sehingga tidak mampu untuk berjalan, illa zahfa, mereka akan merangkak. Jadi ada juga orang di atas sirat merangkak. Takutnya merangkak bawah di kedua-dua tepi titian digantung wa fi hafhatai sirat al-kalalib mu'allaqatun ma'muratun bi akhzi man umirat bihi. Allah. Di kedua-dua tepi titian digantung pengait dan pencakut yang telah diarahkan agar menarik sesiapa yang dikehendakinya. Jadi pencakut ni akan tarik. Orang ni orang tak ada amal yang kuat, tarik. Famakhdhushun najin. Dengar ni. Ada orang yang luka terkena pencakut. Tapi dia tak jatuh, dia lepas. Walaupun koyak tubuh dia lepas. Wa makdushun finnar. Dan ada orang yang dicakut, tercampak ke dalam neraka. Wal'iyazbillah. Hadzal hadis rawahu Muslim. Jadi para jemaah sekalian, ini semua bila kita sebut tentang sirat, bendanya kecil, halus, tidak mudah untuk kita melintasi kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Bukan mudah nak lintas. Kita dengar pun kita rasa takut. Jadi bagaimana timbul persoalan? Bagaimana cara? Apakah tip yang boleh menyelamatkan kita insya-Allah daripada terjatuh ke dalam gang neraka, dicakup oleh al-kalalib atau lain-lain? Maka di sini telah disenarai pendek oleh para ulama. Al-a'mal, tanda tuan-tuan. Dalam buku ni tak ada. Ana tambah di sini sebab kita semua yakin nama kita berukun iman. Kita yakin dan percaya bahawa kita semua akan melalui sirat. Jadi siapakah orang yang lepas? Sudah pastilah para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, para syuhada, orang-orang saleh, orang-orang yang baik-baik, mereka ini akan selamat insya-Allah. Kita juga nak tahulah beberapa contoh kriteria amalan-amalan yang boleh menyelamatkan kita daripada dicakup, dihumban ke dalam neraka, jatuh ke bawah, wal'iyazbillah. Yang pertama sudah pasti al-imanu billah. Tanda itu. Yang pertama sudah pasti orang yang beriman kepada Allah. Orang tak beriman buatlah baik setara mana. Banyak mana dia charity. Banyak mana dia punya kebajikan yang dia buat, tetap dia tak akan selamat. Tulis. Nombor 2, al-iltizam bil faraid. Orang yang jaga amalan fardu. 5 rukun Islam jaga dengan sempurna. Solat jaga molek. Puasa jaga baik-baik. Zakat tunai. Haji gi. Melakukan haji bagi orang yang mampu. Maknanya kesimpulan mudahnya iltizam bil faraid, jaga amalan fardu.
Ini sangat penting. Kalau tak ada fardu, buat sunat saja tak jadi. Macam orang pakai piyah tak pakai luar pendek solat. Jadi tak? Tak jadi. Yang ketiga, al-ijtihadu fin nawafili. Mesti kita bersungguh-sungguh, berijtihad, bekerja, menjaga amal-amal yang sunat. Amal sunat dalam bab solat, kita jaga sunat-sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah, duha, witir, tahajud. Itu dia panggil amal yang sunat dalam bab solat. Dalam bab puasa, nah puasa sunat. Hari ini Muharram. InsyaAllah hari Sabtu ni hari Tasu'a, hari 9 puasa kita. Hari Ahad, hari Ashura, puasa kita. Hari Isnin pula, hari Isnin, puasa kita. Ha, hari apa lagi? Ha, hari putih. Jadi, hari Khamis, semua kita puasa. Kita sedekah, kita baca Quran, kita buat kebaikan, buat belakang. Benda-benda yang sunat. Alhamdulillah. Yang keempat, al-bu'du anil ma'asi. Al-bu'du anil ma'asi. Jauhkan diri daripada maksiat. Maksiat yang paling besar sekali dalam dunia ini, syirik pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian al-kabair, dosa-dosa besar yang disenaraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak dalam hadis-hadis, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Aku nak beritahu kepada kamu dosa-dosa besar. Maka Nabi senaraikan syirik, bunuh orang, bunuh diri, derhaka ibu bapa, makan riba, makan harta anak yatim. Jadi ini dia panggil perkara yang apa? Yang cukup menakutkan kita. Yang kelima, at-tawakkul 'ala Allah. Kita kena banyak bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakal kepada Allah Taala. Maknanya kita jangan bergantung dengan Tok Bomo, dengan Tok Nujum, dengan Tok Tilik Nasib, dengan apa saja permainan-permainannya, jangan sekali. Kita tawakal kepada Allah Taala. Kalau kita sakit boleh jumpa doktor, boleh. Jumpa doktor tidak menafikan tawakal. Jumpa doktor tidak menafikan tawakal. Ingat molek. Yang menafikan tawakal apa dia? Kita pergi percaya kepada dukun-dukun, tok tobik-tobik. Itu berbahaya. Yang keenam, al-ikhlasu fil amal. Kita kena betul channel niat kita. Betulkan niat, ikhlas dalam semua perkara yang kita buat. Orang puji pun tak apa, tak puji pun tak apa. Yang ketujuh, az-zikr, istighfar dan taubat. Sentiasa zikir. Tadi di antara zikir yang diajar oleh Nabi SAW, Subhanallahil Azim, Subhanallah bihamdih, Subhanallahil Azim, Subhanallah bihamdih, zikir pemberat sukatan timbangan. Istighfar banyak-banyak. Taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, as-sadaqah. Banyaklah sedekah. Kalau kita ada duit, sedekah. Yang ke-9, silaturrahim. Banyakkan hubungi silaturrahim, jangan duk putus. Yang ke-10, nashrus sunnah. Mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ketika Nabi duduk atas sirat, ketika Nabi berdoa Rabbi salim salim, Nabi kenal kita, ini di antara umat aku, nasirus sunnah, pendukung sunnah, wa nasirus sunnah, dan yang menyebarkan sunnah. Mudah-mudahan para jemaah sekalian, kita semua selamat di dunia dan aman di akhirat, insya-Allah. Demikianlah 10 perkara senarai pendek, banyak lagi lah, tapi sekurang-kurangnya kita coba usahakan, kita coba dapatkan 10 perkara ini. Mudah-mudahan kita selamat, aman, dapat melintasi sirat secepat yang mungkin. Secepat mungkin. Kalau tak dapat seperti kuda yang kencang, dapat seperti orang yang berlari. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita selamat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para jemaah sekalian, setakat itu dulu. Insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang di bawah tajuk Al-Qantarah.
Kontarah, perhentian di antara syurga dengan neraka. Selepas daripada kita melintasi sirat, kalau kita walaupun kita dah lepas daripada sirat, dah lepas, kita tak nak masuk syurga lagi. Ada satu tempat nama dia kontarah. Kontarah ni tempat pembersihan. Orang panggil penapis yang terakhir. Tak masuk syurga kita kalau masih lagi ada perkara-perkara yang tersangkut. Jadi insya-Allah kita berhenti setakat itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.